Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahillazi ja'ala ummatana walillahil hamdu khairu ummah wa ba'asa fina rasulan yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah arsalahullahu lil'alamina rahmah. Saudara penonton yang dirahmati Allah, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang maksudnya, andai kata kamu katakan padaku bahwa bukit ini telah diubah ke satu tempat yang lain, aku boleh mempercayainya. Tapi jika dikatakan bahwa manusia itu telah berubah, sukar dipercayai. Hadis ini menerangkan kepada kita betapa sukarnya manusia itu mau berubah dirinya. Tapi tak mustahil. Jadi insya Allah dalam renungan pada kali ini kita nak lihat bagaimana kita nak ubah manusia. Masalah yang timbul hari ni, kita selalu doa, dah buat air jampi dah, Nescafe, kopi gula kat rumah tu pun dah buat dah jampi. Kenapa pula tak nak berubah lagi? Suis ni tu tak betul tu. Suis besar tu kita tak petik itu. Sebab tu dia tak berubah. Bila kita cakap tentang nak mengubah orang, pelik tak kalau kita dengar Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada sekumpulan manusia pagi jadi orang jahat, tengah hari jadi orang beriman, petang jadi para syahid. Ya Allah, satu hari boleh berubah, 3 perkara boleh berubah. Asal paginya tadi duk jadi orang kafir lagi, tengah hari dah beriman, petang jadi orang syahid. Inilah yang kita nak tengok sama-sama, kita nak renung sama-sama. Bagaimana manusia itu sebenarnya tidak mustahil untuk berubah. Kalau kena kepada caranya, kita boleh ubah manusia itu. Sama-sama kita renung ayat daripada surah Asy-Syu'ara daripada ayat 41. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menceritakan tentang tukang-tukang sihir Fir'aun. Apabila Nabi Musa datang dan telah ditentukan dengan Fir'aun bahawa akan diadakan satu hari untuk kita buat satu peraduan, pertandingan, nak tengok siapa yang kuat dalam bersihir ni, siapa menang. Allah cerita, falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Tukang-tukang sihir pada hari yang telah ditetapkan untuk beradu, mereka jumpa Fir'aun dulu. Mereka tanya, wahai Fir'aun, kalaulah sekejap lagi dalam pertandingan ini kami menang, ada hadiah tak? Inna lana ajran, ada tak ganjaran yang telah disediakan? Ataupun tak ada apa? Kalau tak ada apa, mereka tak nak berlawan. Ya, manusia kan, dalam diri dia mestilah dia nak ganjaran. Kalau betul kami dah menangkan kamu, apa balasan kamu nak bagi pada kamu? Apa ganjarannya? Maknanya tukang-tukang sihir itu dia pergi dekat Fir'aun, memang mengharapkan ganjaran, mata duitan habis. Fir'aun jawab apa? Qala na'am. Oh, sudah tentu. Takkanlah aku nak suruh korang beradu, tak ada ganjaran yang aku sediakan. Wa innakum izan laminal muqarrabin. Dan kamu kalau menang, bukan takat ganjaran yang aku beri, aku akan lantik kamu ni menjadi orang kanan aku. Kamu akan jadi penguasa-penguasa besar di samping aku. Aku akan lantik kamu. Maknanya ganjaran kamu dapat, kemudian naik pangkat lagi. Apa lagi nak? Lalu mereka pun berkumpul di tempat untuk diadakan peraduan tadi. Qala lahum Musa. Musa berkata kepada kumpulan tukang sihir ini, alqu ma antum mulqun. Kamu dululah campak. Aku nak tengok kamu nak buat nak lawan macam mana. Kamu dulu start. Baik, mereka kata kami start. Fa alqu hibalahum wa asiyahum. Tukang-tukang sihir ini pun mencampakkan. Ada yang campak tangkap, ada yang campak tadi. Campaklah apa yang telah mereka berpakat tadi kan. Zaman tu kan kuat sihir. Campak sihir sini semua. Wa qalu bi'izzati Fir'aun. Mereka berkata, demi kebesaran Fir'aun, inna lillahi ghalibun. Kita menang. Belum lawan lagi. Campak berkata sebesar. Dia kata kita mesti menang punya. Takkan Musa boleh lawan dengan kita. Dia sihir apa dia tahu. Dia datang seorang-seorang. Kita berapa kumpulan punya ramai. Kita campak. Tengok tali-tali dah berubah jadi ular-ular dan semua. Orang pun takutlah tengok ular ni dekat depan istana nanti tempat berada. Fa'alqa Musa asah. Sampai giliran Musa. Musa mencampakkan tongkatnya.
Fa'iza huwa talqafu ma wa'fikun. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Dan ular terus memengaruhi semua orang-orang lain. Kata-kata ini sebab tongkat yang tadi sahabat kami tahu sebenarnya tanda itu tetap kami, dia tak berubah jadi ular betul. Jadi ular ni tak boleh patuk orang, tak boleh buat apa-apa yang mudarat lah, cuma kita takut je nampak. Tapi tongkat Nabi Musa ni memang ular betul. Dan sebabkan membuktikan bahawa ini memang ular betul, ular tongkat Nabi Musa dia pelan habis semua tongkat-tongkat apa di ular lain. Ganjaran, minta kalau menang nak naikkan pangkat. Bila mata duitan datang memang kerana ganjaran. Sekelip mata tengok ular dah makan tali-tali boleh berubah. Pelik kan? Pelik kan dah boleh berubah manusia ni. Kenali wanita penting ada 8 jabatan pimpinan. Ali Din minggu ini. Ada siapa? Puteri yang Pak Ali tadi bang. Siapa awak ni? Ali Din? Mati-mati saya nak orang mati atau tak? Saya Mahfuz marah sangat sebab itu dia tak sengaja tempat ni. Dengan harta yang didapat, Sebenarnya aku macam dia tu tu. Kawan. Legenda Ali Din. Setiap Isnin hingga Khamis 4.30 petang di TV3. Sebayang ganjaran kamu, apakah kamu nak beriman qabla an azana lakum, sebelum kamu minta izin kepada aku? Berani kamu beriman dengan Musa dan juga Harun sebelum kamu minta izin kepada aku? Ya, Fir'aun ni beranggap diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Kamu nak beriman bukan kena minta izin aku dulu. Kalau aku tak izin tak boleh. Innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihra falasawfa ta'lamun. Rupanya si Musa malah merupakan kepala, merupakan kita kata ketua yang mengajarkan kamu sihir. Jadi bila sihir dia lebih pada kamu, kamu takutnya nanti kamu, kata Fir'aun kepada orang-orang tukang sihir ni tadi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulikum min khilaf. Tahukah kamu apa ganjaran aku nak buat pada kamu? Aku akan potong tangan kamu, aku akan potong kaki kamu berselang-seli, potong tangan, potong kaki, potong habis semua. Kemudian la usallibannakum wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan palangkan kamu semua sekali kalau kamu berani beriman dengan Musa. Diingatkan rupanya tukang-tukang sihir ini takut. Rupanya cahaya Allah
iman Allah kalau sudah sentuh dalam hati kita, kita tak takut. Apa yang dijawab di tukang sihir ini? Qalu la tayra. Kami tak takut. Buatlah apa nak buat pun, jawab tukang sihir ini. Inna ila rabbina munqalibun. Hati kami telah tersentuh kepada Tuhan. Kami nak balik pada Allah. Kami dah sedar, kami nak berubah jadi baik. Kau nak palang kaki, engkau nak cantas kepala kami, engkau nak salib kami, engkau nak potong kaki tangan berselang-selang. La dara, buatlah, tak takut. Ya Allah, ini iman ni ajib. Kalau disentuh hati kita ni, kita jadi tak takut. Tapi kalau iman tak ada dalam hati, Quran sebut apa dalam surah An-Nisa? Yakhshawna an-nasa ka khasyatillah. Dia takut orang lebih daripada takut Tuhan. Bal asyadda khasyah, bahkan lebih daripada takut Tuhan ni, takut orang lebih lagi daripada takut Tuhan. Ini dia. Tapi kalau iman sudah sentuh dalam hati, engkau ugutlah, engkau nak bunuh aku, engkau nak palang aku, engkau nak cantas kaki tangan, tak takut. Yang penting kami nak balik pada Tuhan. Apa lagi dijawab di tukang-tukang sihir ini? Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna. Betapa kami mendambakan supaya Tuhan ini mengampunkan dosa kami. Wa an yaghfir lana rabbuna khatayana. Semoga Allah maaf kami sebelum ini dah banyak dosa. Kami dah mengaku Fir'aun itu sebagai Tuhan. Kami tak mahu yang lain. Kami yang mahu sekarang ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kami. An kunna awalal mu'minin. Apa lagi kalau kami merupakan orang pertama beriman, dalam peraduan kami dah beriman, kami akan jadi contoh, kami akan jadi presiden untuk orang lain, kami akan buka jalan pada orang lain. Tengok ya, kita tengok macam mana orang ni boleh berubah. Bagaimana kalau perangkat awal memang datang nak cari upah, memang datang nak cari kata orang uang, memang datang nak cari pangkat, memang menggantang harapan yang sepenuhnya kepada Fir'aun. Mereka Allah cerita dalam surah Taha, bila Allah sentuh nikmat iman pada mereka ini, apa yang dijawab oleh tukang sihir ini? Lam yuksiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami takkan utamakan kamu setelah kami didatangkan dengan kebenaran daripada Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, manusia boleh berubah, manusia boleh berubah. Apabila Rasulullah SAW membacakan ayat ini, Rasulullah menyebut dalam satu hadisnya, tukang-tukang sihir ini asbahu saharatan wa adhu mu'minin wa amsu syuhada. Tukang-tukang sihir ini pada pagi hari mereka adalah tukang sihir yang kafir kepada Allah, yang kufur kepada Rasulnya. Tetapi di tengah hari mereka telah berubah. Wa adhu mu'minin, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Wa amsu syuhada, dan hujung hari wa ta'ala Fir'aun mereka jadi syahid satu hari ya. Manusia pada diri kita memang sahih kalau ada seorang lelaki kafir, dia datang di ziarah Rasulullah. Dia kafir, tapi Rasulullah layan dengan baik. Rasulullah ajak dia masuk kumur. Rasulullah kata, kamu dah kamu nak minum, aku perahkan kambing aku. Perah kambing. Minum daripada siku kami sampai kering siku kami, minum. Dia kata, dah harga lagi lah Rasulullah. Perah kambing kedua pula. Minum susu kambing ni sampai kering kambing kedua. Tak kenyang lagi. Perah kambing ketiga. Macam itu juga, tak kenyang lagi. Perah kambing keempat, tak kenyang. Sampai 5, sampai 6, sampai 7 ekor kambing Rasulullah diperah sampai kering air susunya. Baru dah si kafir ni rasa kenyang. Tak pernah Rasulullah tak cakap apa. Rasulullah biarkan dia minum. Rasulullah bagi dia minum semua elok. Kemudian dia tidur. Bila dia tidur, malam tu pagi tu dia bangun, dia rasa macam dengan, ya Allah, Rasulullah layan aku dengan baik. Betapa Rasulullah ni merupakan seorang yang kita kata betul-betul lah orang yang Rasul Allah ni. Maka hati dia terdetik untuk beriman. Dia kata, ya Rasulullah,
Saya ingat saya nak beriman, Rasulullah, saya nak mengucapkan syahadah. Alhamdulillah. Rasulullah kata silakan. Dia pun beriman. Setelah beriman, sambut nak beriman, lepas beriman, Rasulullah kata mari kita minum sama-sama. Kali ni Rasulullah perah kambing dia. Rasulullah suruh minum, dia pun minum. Rasulullah nak perah kambing kedua, dia kata tak ya Rasulullah, saya dah cukup. Saya rasa kenyang sangatlah Rasulullah. Hai, semalam kamu minum 7 ekor kambing tak kenyang. Hari ni lepas ucap syahadah, minum seekor kambing je, susu seekor kambing, boleh kenyang. Dia kata saya pun heran Rasulullah, semalam saya tak kenyang, hari ni saya kenyang. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, innal mu'min ya'kulu fi ma'an wahidan wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang beriman dia makan cukup untuk isi 1 usus. Tapi orang kafir 7 usus belum tentu lagi. Kalau iman tak sentuh dalam hati dia, 7 usus kau minum kau tak boleh lagi berubah hati. Nah, saya nak katakan kepada kita semua, saya peringatkan diri saya peringatkan diri tuan-tuan dan puan-puan, manusia tu boleh berubah, tapi nak berubah macam mana? Kita ni kalau nak seorang berubah, nak suruh suami berubah, nak suruh isteri berubah, nak suruh anak berubah, kita tak sentuh hati dia. Kita baca Yasin, kita buat doa, kita jampi makan minum dia, macam mana dia nak berubah? Allah sebut apa dalam Quran? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah pada kami akan hidayat, kami buka dia jalan-jalan kami. Maknanya kalau kita nak orang berubah, kita kena suruh orang tu pertama-tamanya cinta dulu kepada mujahadah diri. Apa makna mujahadah diri ni? Lawan diri, kena ada kesanggupan untuk buat segala suruhan Allah, barulah dia boleh berubah. Ini nak suruh berubah, buat jampi air, tapi suami tu tak semayang, macam mana dia nak berubah? Nak suruh anak berubah, nak suruh isteri berubah, tapi tak pernah pun semayang, isteri tak tutup aurat, macam mana nak berubah? Nak suruh anak jadi baik, tak pernah baca Quran, macam mana nak berubah? Semayang tak jaga, macam mana nak berubah? Allah dah sebut, innallaha la yughayyir ma biqaum. Allah tak ubah. Soal ubah, soal keimanan itu merupakan keyakinan dan akidah di dalam. Allah tak merubah. Allah la yughayyir ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kamu dulu kena ubah. Sebab tu kalau kita nak sedarkan siapa-siapalah pasangan kita, ke anak kita nak bagilah jadi berubah, jadi baik sikit, macam mana? Ni hati ni nak kena sentuh dulu. Apa lagi? Suruhan Tuhan kena suruh buat dulu. Semayangnya buat, jinakkan dengan majlis-majlis ilmu, jinakkan dengan masjid, jinak dengan dekat dengan Tuhan, barulah boleh berubah. Dia nak suruh berubah, asyik suruh dia minum air, asyik jampikan dia dengan air, hatinya tidak disentuh. Sukar. Kalaupun boleh, mungkin masa yang panjang. Sukar. Kerana Allah telah membuka kunci manusia nak berubah tu ialah mujahadah diri. Dia dulu kena buat. Tapi kalau orang nak berubah, dia tak nak berubah, maka jadilah kita macam orang kata apa, duk sebut kata orang ni sakit, orang yang sakit kata tak, I tak sakit, kita kata tak, you sakit, dia kata tak, dia tak sakit. Sampai bila tak habis cerita. Orang yang nak berubah tu kita kena suruh dia lawan dulu diri dia. Dia kena lawan diri dia. Itulah dia nak lawan diri dia, macam mana dia tak sedar. Kesedaran, sedarkan dia, ajak dia, tunjuk dia orang-orang yang Allah tarik nikmat itu, apa yang tibarnya. Jadi di sini kita lihat ya, Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah. Sejarah membuktikan bagaimana Umar Al-Khattab boleh berubah. Kenapa? Apabila Al-Quran taha menyentuh dalam dirinya, dia berubah. Pedang yang tadinya dihunus untuk membunuh Nabi Muhammad jatuh daripada tangan. Al-Khansah, nama seorang wanita yang tidak boleh padam daripada sejarah-sejarah wanita. Orang yang bila abang dan adiknya mati, dia menangis sampai bengkak mata-mata, dia tak tidur, dia tak makan. Tapi apabila dia masuk dalam Islam, dalam satu peperangan, dia ada 4 orang anak laki-laki, dia tolak anaknya berperang, anaknya bawa balik mayat, dia tolak anak kedua suruh perang, balik mayat lagi, tolak anak ketiga perang, anak keempat hantar 4 orang anak jadi syuhada di jalan Allah. Dia menangis. Orang kata, Khonsah, seorang mati tak menangis, 2 mati tak menangis, 4 baru kau nak rasa menangis, 4 baru kau nak rasa sedih. Aku sedih bukan kerana anak aku mati, kata Khonsah, tapi aku sedih kerana aku sudah tidak punya anak kelima untuk aku tolak lagi bersyahid, mati di jalan Allah. Bukan aku menangis kerana menangisi anak aku mati, tapi aku menangis kerana aku rasa, ya Allah,
Kenapalah dulu-dulu aku tak beranak bagi banyak sikit. Kurang-kurang aku ada 10 orang anak yang boleh aku jadikan anak-anak ini sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah. Tengok bagaimana iman dah sentuh hati kita. Dulu macam lain, sekarang jadi macam lain. Nur iman tu kena sentuh. Sebab itu hadis menyebut, Iza dakhala nurul qalba infasaha wa nsyaraha. Kalau cahaya Allah dah masuk dalam hati, kita jadi lapang, kita jadi lega je. Sahabat tanya, hal min zalika alamah? Adakah tanda Rasulullah kata hati kita ni iman dah sentuh? Adakah Rasulullah tanda-tanda kata orang ni macam dengan, maknanya ada petanda lah, kita nampak diri dah dekat dengan Tuhan, ada tanda tak? Oh ada, kata Rasulullah. Apa tanda dia? Tandanya kata Rasulullah, al-inabah ila daril khulud. Pertama-tama dia rasa macam dengan teringin nak kembali kat Tuhan, teringat nak mati. Itu dia. Pertama-tama tanya. Yang keduanya at-tajafi an daril ghurur. Jemur dah dengan hidup dunia palsu ni. Nak ada apa semua dalam dunia dia dapat dah. Jemur dah. Aku ni tak apa. Itu mulalah tu maknanya iman dah mula menyentuh. Al-isti'adad lil maut qabla nusuliha. Sanggup untuk mati sebelum tiba ajalnya. Maknanya kalau jadi apa kalau mati pun tak heran lagi dah. Ini dia. Tapi kalau orang tu duk sayang dunia lagi, takut lagi nak mati, duk kira tak cukup ni, impun tak puas lagi ni, tak puas lagi harta ni. Kalau sampai anak cucu pun rasanya kalau aku cukup, bagilah anak cucu pula cukup. Kalau anak cucu cukup, bagilah anak cicit pula cukup. Ini orang ni maknanya nur tu tak sampai lagi tu. Tapi kalau nur sampai, kita lapang, kita lega hati. Ini maknanya kita nak mengubah manusia ni, dia ada kunci, dia ada switchnya. Kita kadang-kadang kita ubah switch tak betul. Kita tengok orang, kita kata, ya Allah, dia dah simpan, dia pakai tudung, dah berubah. Kita ingat dia berubah itu je. Itu mungkinlah satu daripada perubahan. Tapi tak cukup kat situ je. Ni hati ni nak kena sentuh dengan iman lagi. Tu lepas tu apa lagi? Mujahadah diri itu penting. Sebab kalau kita ingat kita nak ubah anak kita, suruh dia pakai tudung aja, setakat luarannya saja kita suruh berubah. Tapi kita tidak mementingkan persoalan mujahadah diri, perubahan itu adalah sementara. Sementara. Lepas tu kita akan tengok, jadi balik. Kita rasa macam dah kena kot jampi ni, dah mujarab lah agaknya rasanya. Tapi tengok lepas tu lari lagi, jauh lagi daripada Tuhan. Dia kena mujahadah dalam diri. Mujahadah dalam diri keinsafan. Nak insaf ni kenapa? Kena curah ilmu lah. Kena rajin dengar ilmu, baru ada kesedaran. Nak sedar macam mana kalau tak dengar ilmu? Nak sedar macam mana kalau tika semayang pun jauh? Nak sedar macam mana kalau hati tu tak disentuh dengan munajat pada Allah, rasa hampir pada Allah? Cuba kejutkan sekali, bangun semayang di tengah malam. Cuba bawa ke Mekah sekali, tengok macam mana. Sebab di Mekah tu Allah bayar cash, tak main lah kredit kad. Tak ada hutang-hutang, itu jam buat, itu jam Allah ganti. Mujahadah dalam diri, kunci utama untuk manusia ubah diri dia. Kita tidak mustahil mengubah manusia, cuma kita jangan silap ubah orang itu dari segi luarannya sahaja. Dan kalau orang itu dah ubah segi luaran, itu maknanya petanda baik yang mana harus diikuti dengan dalaman diri itu diisi. Andai kata kita berubah di segi luaran, dalaman itu dibiarkan ruang-ruang vakum-vakum kosong, maka akhirnya perubahan itu tidak akan menjadi perubahan yang kekal dan abadi. Bahkan dikhawatiri perubahan itu bukan perubahan yang ke arah kebaikan, tapi orang kata munafik semata-mata. Sebab itu tak mustahil kita nak ubah orang. Kita mustahil kita nak ubah diri kita. Orang kata dah kerah, dah tua, dah tak akan boleh berubah. Dah kalau 40 tahun tak berubah. Tak ada. InsyaAllah boleh berubah. Kuncinya kalau kena mujahadah dalam diri, hampirilah Allah Subhanahu Wa Taala, bersalat, jaga segala perintah Allah. InsyaAllah kita mampu menjadi orang yang berubah seperti tukang-tukang sihir yang berubah dalam satu hari. Paginya orang kafir, tengah harinya orang beriman, petangnya syuhada. InsyaAllah sama-sama menjadi renungan dalam diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.